Sorry. Nampak tak? Suara Sir putu-putu. Suara Sir okey tak? Okey. Okey. Gambar Sir mungkin dah tak berapa nak elok pun tak apalah. Okey, awak boleh nampak tak gambar? Boleh nampak Sir kan? Tidak, boleh nampak Sir tak? Boleh. Alright. Memang tak jelas lah, Google Meet dia tak pernah jelas sangat. Okey, tak apa. Tadi kita dah buat ulang kaji sikit tentang apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Alright, kita dah ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Baik, so today kita nak tengok, kita nak sambung. Ingat, kita tahun ni kita nak belajar tentang manusia. Manusia yang kita nak belajar ialah kita nak tengok daripada badan kita ni, dari badan manusia ni, awak dah mula belajar tentang badan diri awak sendiri. What happen inside your body? Awak tengah belajar apa yang berlaku pada dalam badan awak. Okay, so kita nak belajar, kita dah tengok contoh makanan yang kita makan. Okay, pagi-pagi mak awak buat nasi goreng, mak awak buat nasi lemak, mak awak buat capati, mak awak buat roti canai, mak awak buat kari pap dan sebagainya. Makanan yang awak makan tersebut, kita nak tengok daripada mula awak gigit dia di mulut, awak guna gigi gigit. Ingatlah kita belajar tentang gigi dulu dalam kelas. Kan? Gigi ada berapa jenis gigi? Saya nak tanya balik. Ada berapa jenis gigi? Siapa boleh bagi tahu saya? Taring. Gigi ada berapa? Okey, ada taring, geraham dan Kacip. kacip. Very good. Apa fungsi gigi taring? Mengoyakkan makanan. Gigi kacip? Memotong makanan. Gigi geraham? Melumatkan makanan. Melumatkan makanan. Okay, very good. So awak masih ingat lagi tentang gigi? Baik. Yang baru masuk tu, saya ulang balik. Sebab kita tengah record kan. Okay. So on saja awak punya, orang panggil apa, kamera, tapi mikrofon awak off supaya dia tak bising dan tak ganggu orang lain. Unless awak nak bercakap, unless awak ada soalan nak cakap, baru awak on mikrofon awak. Boleh? Okay, so kamera tu kalau boleh minta on, sebab saya nak tengok muka-muka awak, saya nak tengok muka semua pelajar saya rindu lama tak jumpa awak. Okay. Baik, seperti yang kita kata tadi, bila kita makan kari pap, bila kita makan nasi lemak, kita makan nasi goreng, okey, kita nak tengok daripada dalam mulut lagi, daripada dalam mulut menggunakan gigi tu, apa yang terjadi. Kita nak belajar sampai daripada kita makan sampai kita buang, sampai kita berak. Kita nak belajar what happen inside our body. Itu yang kita nak belajar tahun ni. Baik, kita dah tengok fungsi gigi ialah untuk mengoyakkan makanan, untuk memotongkan makanan, ataupun dan satu lagi dia ada untuk melumatkan makanan. Saya pernah cerita dulu dalam makmal, kalau awak masih ingat, makanan mesti lumat. Lumat tu mesti hancur, mesti kecil sebelum kita telan. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk memudahkan perut kita mencerna makanan itu nanti. Kan? Supaya senang perut kita nak cerna makanan itu. Cerna tu apa pula? Ingat tak? Saya pernah cerita cerna tu apa? Junaira. Saya pernah tulis dulu. Apa maksud cerna? Siapa ingat? Junairah ingat tak? Rehana ingat tak? Kairin ingat tak? Laksaya ingat tak? Apa maksud cerna?
Apa yang semaksudkan dengan cerna? Tak ingat? Okey. Cerna itu bermaksud makanan yang kita makan tu kita nak uh, kita nak pisahkan dia. Kita nak, kan kita makan kita makan ayam kan? Okey. Ayam adalah protein. Okey, adalah protein. Kita nak ambil protein daripada ayam itu, kita nak kena cernakan dia. Kita kena cernakan dulu. Kita kena potong-potong, kita kena keluarkan protein daripada ayam tersebut. Macam mana kita nak keluarkan? Kita kena haluskan dia, hancurkan dia. Bila kita nak hancurkan dia, kita kena kunyah lah. Kita kena guna gigi kita. Gigit, potong sikit-sikit, lepas tu lumatkan guna gigi geraham. Bila dah lumatkan guna gigi geraham, kita telan. Bila kita telan, masukkan dalam, dia akan masuk dalam perut. Okey, bila masuk dalam perut akan mula mencerna dan dia akan cuba memisahkan protein tersebut. Protein tu nanti akan diserap. Protein tu penting dalam badan kita. Dia akan diserap di dalam badan untuk digunakan. Okey, protein ni khasiat dia ialah untuk membantu tumbesaran. Okey. Kan awak nak besar, okey, awak nak besar dengan elok, dengan sihat, kena makan banyak protein, kena makan banyak ikan. Protein, vitamin, sayur-sayuran kena makan banyak. Kena makan banyak. Okey. So kita nak tengok today, apabila kita dah siap, kita dah tengok, kita dah belajar tentang gigi, kita dah belajar tentang khasiat-khasiat makanan, okey, khasiat-khasiat makanan. Kita dah belajar dua-dua benda ni, gigi dan makanan. Sekarang kita nak belajar benda yang baru, iaitu apa akan terjadi bila kita dah dalam pinggan kita dah ada makanan yang berkhasiat. Okey, dalam pinggan kita dah ada makanan yang berkhasiat, ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada buah, okey, ada makanan yang berkhasiat. So sekarang kita dah ambil makanan tersebut, kita dah masukkan dalam mulut. Bila dah masuk ke dalam mulut, kita dah kunyah, kita dah potong dia, kita dah lumatkan dia. Sekarang kita nak telan dia. Alright. Kan makanan tu nak telan dia. Apabila telan, masuk je dalam tekak awak ni, what happen? Kita nak belajar. Okey, kita nak belajar. Okey, saya akan share screen sikit sini. Okey. Boleh nampak? Boleh. Okey. Kita nak tengok apabila kita dah telan makanan tersebut, apabila kita dah telan makanan, apa yang terjadi? Okey, ini yang terjadi. Ini yang saya cerita tadi tu. Di mulut, okey. Di dalam mulut. Ini yang saya kata tadi, yang kita belajar selama ni berbulan-bulan tu. Iaitu ada gigi. Okey, kita dah belajar, yang pertama kita belajar tentang gigi. Di sini, kedua kita belajar tentang kelas makanan. Sekarang kita dah ada makanan yang berkhasiat. Kita dah ada makanan yang berkhasiat, kita dah kunyahkan dia, kita dah hancurkan dia. Sekarang kita nak telan dia. Benda pertama yang terjadi apabila kita telan, makanan akan masuk di dalam mulut kita, masuk melalui tekak kita. Akan melalui satu organ dalam badan kita yang bernama esophagus. Ni sebesarkan esophagus ni. Okay. Ni esophagus. Ni daripada mulut
Daripada mulut, tengok anak panah kuning ni. Okey, dia masuk, kemudian dia akan mula turun. Esophagus. Okey. Apa fungsi esophagus? Esophagus ni fungsi dia satu saja. Dia nak bagi makanan tersebut turun ke bawah. Dia tak mau bagi makanan tu orang panggil apa? Dia tak mau bagi makanan tu keluar balik. Kalau keluar kita akan muntah lah. Kita dah telan. Kalau boleh dia tak mau bagi makanan kita keluar balik. Dia tak mau bagi kita muntah. Dia nak bagi masuk dalam. Dia nak bagi masuk dengan elok. Okey. Apa fungsi esophagus ni kan? Senang nak bagi tahu awak macam ni. Tutup dulu. Stop sharing sekejap. Okey. Awak tengok muka saya dulu. Okey. Awak tengok macam ni. Katakanlah ada satu straw. Okey, satu botol. Okey, satu air ataupun satu straw. Okey, straw. Okey, contohlah ni pen. Tapi saya tak ada straw kat sini. Pen. Okey. Pen. Ataupun botol air lah, botol air. Saya ada botol air. Ni saya ada botol air. Saya ada botol air ni. Okey, tapi besar sangat. Saya ambil pen lah, nampak kecil sikit. Saya ada, okey, tangan saya ni, kini botol air. Ini ialah tempat yang kita nak masukkan air tersebut. Kita nak masukkan air di dalam sini. Okay, kita nak masuk air kat sini. Alright. Sekarang kita tengah berdiri. Menggunakan kaki. Sepun tuang air. Maksudnya awak pun minum air. Alright. Awak minum air. Bila awak minum air, air tu boleh masuk dengan cantik di dalam botol. Sebab dia tuang ke bawah. Betul tak? Okey. Sekarang apa yang terjadi? Cuba awak lepas ni awak pergi cari dinding, okey? Awak pergi cari dinding, okey? Awak pusing bagi kaki naik atas. Tahu tak? Kan buat headstand. Macam ni. Saya tunjuk sini. Saya Google Ustaz. Okay. Awak pusing macam ni badan awak. Ni. Nampak tak? Sekarang ni kepala kita di bawah, kaki kita dekat atas. Alright. Okey, soalan simple je. Kalau dalam keadaan sekarang, dalam keadaan perempuan ni, okey, perempuan ni, ni tengok perempuan ni. Okey, tengok. Kepala dia kat bawah, kaki dia kat atas. Sekarang ni kalaulah bagi air kotak kat dia untuk dia minum, bagi straw untuk dia minum. Dia boleh minum dan dia boleh telan tak? Awak rasa boleh tak badan kita minum dalam keadaan kita terbalik? Tak, muntah cikgu. Adriana kata, saya pernah buat dengan kawan-kawan. Okey. Adriana, apa jadi? Awak boleh telan tak? Boleh tak telan? Siapa pernah try? Tak boleh? Rehana kata tak boleh? Junaira, boleh telan tak Junaira? Kalau kepala kita kat bawah sekarang ni. Tak boleh muntah cikgu. Tak boleh muntah?
Are you sure? Baik, macam saya dan kakak saya pernah buat. Baik. Sebenarnya apabila kita dalam keadaan terbalik, alright, kita cuba minum ataupun kita cuba makan dan kita cuba telan makanan tersebut. Okay, what happen? Kita masih lagi boleh telan. Kita masih lagi boleh minum. Walaupun kita tak makan macam biasa, walaupun kita rasa macam kadang-kadang kalau kita minum cepat sangat, nanti air keluar ke hidung balik. Kan? Betul kan? Okey. Tapi kita minum slow-slow, kita makan slow-slow, kita masih lagi boleh telan. Sebab apa masih lagi boleh telan? Alright. Sebab ada satu organ badan manusia yang bernama esophagus. Esophagus. Kalau sir boleh lukis dekat sini, alright. Kalau sir boleh lukis kat sini, okey. Apabila awak telan, ini makanan awak, okey. Di dalam esophagus ni, dia akan berbentuk macam ni. Dia akan bentuk macam tu. Kalau awak tengok, dia akan macam tu. Okey. Di sini ada makanan awak. Inilah ayam yang awak makan, awak ada kunyah makanan awak. Okey. Dia apa yang akan terjadi? Dia akan tutup di sini. Dia akan bila awak telan masuk, okey. Makanan ni dia akan turun ke bawah. Makanan dia akan cuba turun ke bawah. Dia tidak akan cuba lawan ke atas. Tapi sekarang ni kita terbalikkan dia. Ini kepala awak, ya, ini mulut awak, badan awak macam tu. Okey. Ini mulut. Dan awak telan makanan di sini. Awak telan makanan di sini. Okey, apa terjadi? Apabila makanan masuk di sini, alright, benda yang sama terjadi. Esophagus akan tutup dia. Akan tutup dan buka di sebelah bawah. Dia macam satu-satu pergerakan. Okey, nanti saya tunjuk dengan tangan saya macam mana pergerakan. Dia akan cuba tutup. Dia cuba menghalang. Dia akan cuba menghalang pergerakan keluar balik. Dia akan cuba tolak makanan ini ke bawah untuk masuk ke dalam perut kita. Ni perut. Di bawah ni ada perut kita. Bawah ni ada perut kita. Ni perut. Dia akan cuba masuk ke bawah perut. Okey. Dia akan cuba masuk ke bawah perut. Dia tidak akan bagi makanan kita keluar. Ini kalau ini kalau kita berdiri. Oh. Ini kalau kita berdiri terbalik. Okey. Ini akan berdiri terbalik. Okey. So dia kaki kita kat atas ni. Ini kepala kat bawah. Ini kepala kat bawah. Ini tangan, ini kaki. Yang ini pula kepala, tangan dan kaki. Ini berdiri betul. Okey. Di sini berdiri terbalik. Okey. So what happen? Masuklah makanan dalam mulut dia, masuk dalam mulut dia dan dia telan. Okey, di sini esophagus akan memainkan peranan penting, iaitu dia akan cuba nampak tak dia nampak tak dia besar kat situ, nampak tak dekat sini, di sini nampak tak, di sini, ni apa yang terjadi di situ? Dia cuba tutup di atas. Dia akan macam beralun-alun. Kalau awak tengok tangan saya sekarang ni, dia macam beralun-alun di dalam esophagus. Setiap kali awak telan, dia akan tolak
sampailah makanan itu masuk ke dalam perut. Itu fungsi esofagus. Okey? Itu je fungsi dia. Fungsi dia simple, iaitu fungsi dia uh, dia akan cuba bantu untuk makanan tu tolak masuk ke dalam perut, sampai ke dalam perut. Okey, bila dah duduk dalam perut, dia tak mau bagi makanan tu termuntah keluar. Okey, apabila makanan itu dah sampai ke dalam perut, what happen next? Bermulalah proses kita panggil pencernaan. Yang kali kedua. Kali pertama tadi berlaku di dalam mulut. Sekarang berlakulah proses pencernaan seterusnya di dalam perut. Perut ni dia akan kan dalam ayam ada protein, dalam ayam ada vitamin, dalam ayam ada khasiat-khasiat yang lain, dalam sayur contoh dalam buah-buahan yang kita makan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Okey, semua makanan-makanan tersebut akan dipisahkan. Dia akan dipisahkan. Sebagai contoh katakanlah awak makan buah orange kan, awak makan buah apple. Okay, this is apple, strawberry ke, okay. Awak makan apple ke, okay. Okay, this is apple, this is orange. Okay. Bila awak kunyah makanan tersebut dan dia masuk di dalam perut awak. Okay. dalam buah apple dan juga orange ni dia ada vitamin. Vitamin A contohnya, vitamin B, vitamin C contohnya. Sini pun ada vitamin A, vitamin C contohnya, ada vitamin. Okey, vitamin. Perut ni apabila makanan masuk dalam perut, di dalam perut ni dia memerlukan masa untuk dia mencerna. Mencerna ialah menghuraikan makanan tersebut, memotongkan makanan tersebut menjadi lebih kecil. Alright? Menjadi lebih kecil. Apa maksud lebih kecil? Dia nak melumatkan lagi makanan tersebut. So, daripada masuk tu buah orange dan buah strawberry, dia nak potong kecil-kecil. Dia nak potong kecil-kecil. Apa jadi? Dia akan potong kecil-kecil. Dia akan pisahkan. Okey, ini vitamin A. Ini vitamin B. Ini vitamin C. Dia akan pisahkan daripada makanan tersebut. Ini protein. Dia akan pisahkan. Dia akan keluarkan daripada makanan-makanan makanan-makanan yang awak makan tu. Awak makan ayam ada protein, awak makan daging ada protein. Tapi dalam daging tu dia akan keluarkan apa yang dinamakan protein tu, dia akan pisahkan dia. Dia akan pisahkan khasiat makanan tersebut. Okey? Dia akan menjadi vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, okey, protein, karbohidrat, apa segala jenis khasiat makanan yang ada, dia akan pisahkan makanan tersebut menjadi lebih kecil. Okey. Itu yang terjadi di dalam perut. Itu yang terjadi di dalam perut. Kemudian masuklah dia ke dalam usus kecil ke usus besar? Usus kecil dahulu. Okey. Dia akan masuk ke dalam usus. Okey, usus ni ada dua tau. Awak tengok gambar ni. Okey. Yang pertama ni yang kecil ni. Saya ambil. Okey. Ni yang kecil ni. Okey. Ini kita panggil
usus kecil. Yang ini kita panggil usus besar sebab dia besar kan? Dia besar. Okey. Kemudian masuklah dia ke dalam usus. Di dalam usus kita ni lah, usus ni nampak tak? Dia berpusing, pusing, 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 pusing. Dia berlengkar-lengkar di dalam perut kita. Bukan dalam perut, di bawah perut, usus. Di dalam usus inilah akan terjadinya satu proses yang kita panggil penyerapan. Dia serap. Tadi kita dah kunyah-kunyah, kita dah telan, kita dah cerna di dalam perut. Sekarang dia masuk dalam usus. Usus ni lah dia akan serap serap segala khasiat-khasiat tu. Penyerapan dia akan berlaku, segala khasiat makanan tersebut akan diserap. Vitamin C, protein, karbohidrat yang kita makan tu semua tu akan diserap di dalam usus. Air, semua tu akan diserap di dalam usus. Barulah dia masuk dalam perut kita, barulah dia akan serap masuk di dalam badan kita yang lain. Kalau badan kita memerlukan protein, dia akan bagi protein. Kalau badan kita memerlukan vitamin, dia akan bahagikan vitamin yang dia dapat daripada proses kita makan tu, dia akan bahagikan dia. Okey. Di situ itu pentingnya penyerapan. So segala khasiat-khasiat makanan yang ada, tolong mute lah. Nama apa ni? Segala khasiat-khasiat makanan yang ada di dalam yang kita makan, yang kita tengok ada tujuh khasiat makanan tersebut, kelas makanan, tujuh kelas makanan yang kita dah belajar tersebut, iaitu ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada garam mineral, okey, kemudian ada vitamin, ada air dan sebagainya. Semua itu akan diserap di dalam usus kita. Kemudian bila dia dah serap, okey, berlakulah di penyerapan di usus. Ini berlakulah penyerapan di usus. Kemudian dia akan keluar sisa makanan tersebut. Sisa makanan yang tidak lagi mempunyai khasiat sebagai tinja. Tinja kita panggil najis, tai dan sebagainya, tapi dalam sains kita panggil dia tinja. Dia akan keluar melalui dubur. Patutlah kita rasa sakit perut, kita nak pergi toilet, kita nak pergi berak, okey. Dia akan keluar melalui dubur. Itu yang terjadi sebenarnya apabila kita makan makanan. Alright. Ada siapa-siapa yang nak faham yang tak faham apa yang berlaku dalam proses badan kita? Ada soalan tak nak tanya? Siapa yang nak tanya soalan?
Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan kepada Sir? Awak boleh type dekat chat ataupun awak boleh buka mic dan tanya soalan kalau awak tak faham. Nanti saya nak bagi latihan ni. Junaira faham tak? Faham? Okay, very good. Baik, kalau semua faham, nanti saya akan bagi latihan kepada awak. Minggu depan saya akan bagi latihan kepada awak. Dan saya akan cuba cari satu video yang animasi untuk tunjuk ke awak untuk tunjuk dekat awak macam mana proses daripada mulut masuk ke esofagus, sampailah dicerna di perut. Please mute your mic. Please mute your mic. Kalau awak cakap, saya cakap tak dengar. Awak on kamera saja. Senang saya nak tengok muka awak. Nanti kalau saya nak tanya apa-apa, saya tengok muka awak secam, saya sebut nama awak. Okey. Okey. Apa saya cakap tadi tak? Saya akan cuba cari satu video nanti. InsyaAllah kalau saya jumpa video tu, saya akan send kat dalam grup minggu depan ke ataupun minggu ini ke macam mana yang menerangkan proses yang berlaku daripada mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Daripada mula kita makan, kemudian ditolak masuk oleh esofagus, kemudian dipotong-potong, dicernakan di perut dan diserap di usus, dan kemudian lebihan makanan, sisa-sisa makanan yang tidak lagi mempunyai khasiat itu dibuang melalui dubur. Okay, kita berak dan kita kencing sebagainya. Okey. Itu tempat kita akan buang lebihan dan sisa-sisa makanan dalam perut kita tu. Sama juga benda ni berlaku dalam air. Bila kita minum air, okey, masuk dalam perut, air itu akan ditapis. Khasiat-khasiat dia, apa yang ada yang dalam air tu akan ditapis, dimasukkan ke dalam buah pinggang kita, akan ditapis dan diserap. Khasiat-khasiat dan lebihannya akan keluar bila kita kencing. Okay? Bila kita kencing, dia akan keluar semuanya. Sebab tu penting untuk kita jaga apa yang kita makan. Penting untuk kita jaga apa yang kita minum supaya badan kita sentiasa sihat. Okay? Tak elok kalau hari-hari kita makan KFC every day sepanjang tahun. Tiap-tiap hari sepanjang tahun kita makan KFC, tak bagus. Kan? Kita kena makan makanan yang khasiat. Kita kena makan makanan yang ada nasi, ada karbohidrat. Kita kena makan makanan yang ada sayur-sayuran. Kita kena makan buah-buahan yang ada vitamin-vitamin. Kita kena ada makan makanan yang sayur-sayuran yang berwarna hijau untuk membantu proses pencernaan badan kita. So semua benda ini kita panggil makanan yang seimbang. Baik, untuk kerja sekolah hari ini, okey, kerja sekolah hari ini, muka surat 50 buku teks, okey. Yang tepi ni lagu proses pencernaan ni tak payah tulis. Okey, ini tak payah tulis. Awak tahu tak lagu anak itik tok wi mandi dalam kolam, sakit apa tok wi sakit sendi tulang. Tahu tak lagu tu? Tahu. Inilah lagu dia. Mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Kunyah sampai hancur, mudah untuk telan, lalu esofagus terus sampai perut. Daripada perut masuk pula usus, makanan tak cerna keluar dari dubur. Inilah lagu dia. Okey.
Awak nanti awak tengok YouTube lah tu. Lagu Anak Itik Tok Wee. Awak tengok, minggu depan kita menyanyi sama-sama dalam kelas. Okay, time Google Meet kita menyanyi. Saya nak dengar Junaira apa semua menyanyi. Awak ingatlah, kemudian kita tengok ni. Baik, kerja rumah hari ni dalam buku sains kita, okay, saya nak awak lukis benda ni. Ni. Saya nak awak lukis ni. Ini. Lelaki ni, kemudian saya nak awak lukis nampak mulut dia macam ni. Esophagus dia saya nak tengok. Perut dia saya nak tengok. Usus dia saya nak tengok. Dubur dia saya nak tengok. Saya nak awak lukis dan warnakan di dalam buku nota sains kita. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Kalau boleh. Boleh. Kalau boleh. Okay, kita ada 10 minit lagi. Awak boleh minggu depan. Kalau dah siap tak perlu send dekat saya. Awak just buat bagi siap. Nanti sekolah buka nanti. Okay, kalau awak send, awak ambil gambar send dekat saya. Saya bukannya boleh tanda guna pen merah pun. Betul tak kan? So never mind, ni hanya nota saja, bukannya latihan. Okay, awak just buat, dah siap, awak simpan, nanti buka sekolah saya akan semak. Boleh? Siapa yang tak buat, tak siap nanti dia nak kena marah dengan saya nanti. Saya pastikan awak buat kerja rumah hari ni ialah muka surat 50, lelaki tersebut awak tolong lukis daripada pencernaan, daripada mulut masuk ke esophagus, masuk ke dalam perut dan keluar melalui dubur. Awak tolong lukis, okey? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, awak buka YouTube, tengok lagu Anak Itik Tok Wee tu, cuba menyanyikan lagu tadi. Kita akan nyanyikan sama-sama pada minggu hadapan. Kelas minggu hadapan, saya akan nak dengar awak menyanyi pula. Okey. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Terpaksa kadang-kadang macam minggu ni saya buat Google Meet dengan awak. Minggu depan saya akan bagi latihan. Saya tak dapat nak buat Google Meet dengan awak minggu depan saya rasa. Sebabnya kelas dia bertindih. Okey. Sekarang ni pukul 9 hingga pukul 10 saya ada sains kelas awak. Dalam masa yang sama saya ada kelas bahasa Inggeris pukul 9 hingga 10 juga. Okey, kelas ni. So kelas yang bahasa Inggeris saya bagi latihan, kelas awak saya buat Google Meet. Minggu depan dengan kelas bahasa Inggeris saya akan buat Google Meet. Saya akan bagi latihan kepada awak. Kita giliak-giliak lah sebab jadual saya dia bertindih. Boleh nah? Boleh faham nah? Okey. Tapi sewaktu saya bagi latihan, next week, okay, saya akan bagi latihan tentang apa yang kita belajar minggu ni lah. Waktu saya bagi latihan, kalau kata awak tak faham, awak memerlukan penerangan daripada saya, awak nak tanya saya apa-apa ke, awak just simply boleh WhatsApp saya. Kan? Tak payahlah tulis dalam grup. Awak ada kan nama telefon saya ada dalam grup tu kan? Awak boleh PM saya. Kita kata PM saya. Okey, private message PM saya. So saya tak faham tentang ni, nanti saya akan cuba terangkan kepada awak what happen, apa yang awak tak faham tu supaya awak boleh jawab soalan yang saya bagi. Boleh? Boleh. Okey. So kerja rumah hari ni ada dua. Yang pertama tolong lukis lelaki tadi, yang kedua tolong dengar lagu Anak Itik Tok Wee dan nyanyikan. Alright? Nanti bila kita buat Google Meet, saya nak dengar lagu Anak Itik Tok Wee tu. Boleh? Boleh. Alright, kita habis kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Thank you kelas. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye.